Sarung saja. Jadi semuanya Allah. Jadi kalau begitu, kenapakah kita umat Islam beria-ria bersungguh-sungguh mendabik dada? Dah kita beramal banyak tu dah bagus dah. Memang Tuhan suruh amalnya banyak dan ikhlas. Tetapi jangan bersandar kepada amalan, kerana semua amalan itu digerakkan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu dan semua perbuatan kamu. Semua perbuatan kamu dia yang buatkan. Tak malu ke kamu? Kamu tak rasa apa-apa yang kamu nak bersandar kepada amalan? Bukan kamu yang buat. Allah yang buatkan. Dia yang gerakkan tangan kamu. Dia yang bagi kamu khusyuk. Dia yang bagi kamu ikhlas. Bukan kamu. Tapi kamu kena, sebab kamu ni manusia, ada syariat, ada usaha. Syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Tak boleh pisah. Syariat, lahir syariat, kita lah yang buat. Lahir syariat, kita lah yang pergi haji, pergi umrah, kita lah sembahyangnya, rokok, i'tidal. Kita segala-galanya. Hakikat syariat, dia yang buatkan. Jadi sambungan daripada itu, kalau nak berada di padang mahsyar ni, yang satu hari 1000 tahun, satu hari 50,000 tahun ni, untuk berada di sana dalam 2 rakaat sembahyang sunat, sekira-kira 2 rakaat sembahyang sunat, sekira-kira 2 rakaat sembahyang wajib, di antaranya ialah apa dia? Apabila kita beramal apa pun kebaikan, kita lupakan saja. Lupakan tu. Satu pun jangan ingat. Dah buat baik banyak, tolong orang susah, tolong begian. Udah semayang bangun malam, dah buat itu, dah wirid selawatnya banyak. Lupakan terus. Lupa terus. Nanti di akhirat, nanti di alam barzah, dalam kubur, di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala yang akan ingatkan kebaikan kita. Tuhan yang akan ingatkan. Kita tak payah ingat. Pasal apa tak payah ingat? Tadi dah bagi tahu jawapan, semua yang dia buatkan, bukan kamu. Lupakanlah. Tetapi kejahatan kita kena ingat. Kejahatan kita kepada orang, kezaliman kita, penganiayaan kita kepada siapa pun, itu kita kena ingat. Wajib ingat. Pasal apa? Tadi dah bagi tahu kita boleh tinggal syariat. Mana boleh kita meninggalkan syariat? Jadi kita langgar syariat, buat zalim dengan orang, mengumpat orang, maka kita kena bersedialah mendapat balasannya, sebab syariat tak boleh ditinggalkan. Habis yang baik tadi, yang baik kita buat syariat tadi kan, bukan kita semayang, bukankah kita pergi haji, umrah, kita baca, kita ikhtiar untuk khusyuk dan semayang, itu syariat lah. Cuma hakikatnya dalam hati, perasaan, sanubari kita yakin semua ini adalah gerakan dari Allah. Itu syariat dan hakikat tidak boleh dipisahkan. Jadi yang jahat tadi tak bolehlah kita lupa. Kita kena ingatlah. Dan ada pun orang-orang yang suka mengumpat. Sebab kita ni anak zaman, saya kata orang akhir zaman ni, tak kira lah tuan guru ke tak tuan guru ke, kalau lemah iman, mengumpat selalu. Jadinya kalau kita ni jenis orang yang suka mengumpat, padahal puasa, padahal haji, padahal umrah, padahal semayang bangun malam, semayang sunat duha, kebaikan bukan tak buat. Kita ni kebaikan kalau nak boleh banyak, semua kita nak buat. Banyak yang kita dah buat, tapi mengumpat tak boleh tinggal. Jadi malam ni saya bagi satu kata-kata perangsang, motivasi pada tuan-tuan. Barang siapa yang suka mengumpat, bermakna dia kenalah bersedia untuk segala amal-amal dia yang ikhlas, amal-amal yang baik, yang dapat pahala itu, dia kena bersedia. Sedia apa Ustaz? Sedia untuk diberikan kepada orang yang diumpat di sana, di akhirat sana, di padang mahsyar. Sebab dia suka mengumpat. Apakah tuan-tuan ingat orang yang bangun malam tak mengumpat? Tak. Apakah tuan-tuan ingat orang yang berpuasa tidak mengumpat? Adakah tuan-tuan ingat orang yang selalu bersedekah itu tidak mengumpat? Saya dah bagi tahu bahawa kita ni akhir zaman, iman lemah, amal-amal juga, buat baik juga, tapi susah nak tinggal dosa.
Jadi ngumpat orang, tengok orang miskin, tengok orang susah, tengok aib orang, tengok kelemahan orang, lebih-lebih lagi tengok kezaliman orang, nak umpat, nak kata. Apa itu mengumpat? Mengumpat itu kita menyebut sesuatu yang buruk. Tuan punya badan, tuan punya batang tubuh, dia dengar, dia tak suka, dia benci. Tapi betul. Tapi betul. Kecuali ada 6 tempat diharuskan mengumpat. 6 tempat diharuskan mengumpat. Yang ni orang-orang politik suka guna ni lah. 6 tempat diharuskan mengumpat. Yang tu kita lupakan, tapi kita nak tahu dasar ni supaya kita selamat daripada mengumpat. Jadi kalau kita mengumpat orang, segala amal kita yang ikhlas. Yang ikhlas ni mana yang dapat pahala lah. Kita kena bayar balik. Kita nak umpat orang tu, tak sempat minta maaf, kena bayar satu ikhlas. Bayar lagi, bayar. Sebab itu ramai orang di padang mahsyar bankrupt, muflis, bankrupt. Udah bankrupt, ada lagi hutang. Nak bayar dengan apa lagi? Tak boleh nak bayar. Sebab apa tak boleh bayar? Amal ikhlas dah habis, amal baik dah habis, amal jahat dia ada. Takkan nak bayar dengan amal jahat, takkan nak bayar dengan amal yang tak ada pahala, yang riaknya takabur. Bukan bayar dengan tu orang punya dosa tu. Dia punya dosa kita umpat dia pun ada dosa juga. Bukan manusia ni sempurna. Dia punya dosa tu pergi kena kat kita. Subhanallah. Sudah dosa dia bayar kita pun ada dosa. Yang kita punya amalan ikhlas dah bagi kat orang, dosa ada kita pun tak tertanggung, dosa orang pula kita pikul. Sudahnya ke mana kita? Neraka lah jawabnya. Sebab itu dikatakan bahawa seburuk-buruk riba ialah mengumpat. Kenapa seburuk-buruk riba tu mengumpat? Kalau kita beli kereta tunai 70,000 contoh, kalau beli hutang 120,000, dia markup 50,000 lagi. Contoh, 70,000 harga tunai, 120,000 harga hutang. Jadi oleh kerana tak ada duit, kita beli satu hutang 120,000. Jadi tokey tadi dia mengambil kesempatan di atas kemiskinan kita, di atas ketidakmampuan kita, di atas kekurangan kita, kelemahan kita. Dia ambil manfaat, lalu dia naikkan 120,000 kalau hutang. Jadi apa maknanya itu Ustaz? Maknanya sama dengan mengumpat. Mengumpat ni kita tengok kelemahan orang, tengok jiran kita, tengok orang ni, tengok kelemahan imam, tengok kelemahan makmum, tengok itu. Dengan niat yang jahat, nak mengumpat dia. Jadi kita ambil kelemahan dia, kelemahan orang tu, maka kita sebut kelemahan dia. Kita ambil untung lah, ambil untung daripada kelemahan orang, kita jaja. Kalau orang politik ambil untung daripada kelemahan lawan ni, maka jaja. Jadi orang pun sokong dia, tak sokong yang tu, sebab orang dah nampak kelemahan-kelemahan dia. Ini berbezalah daripada bab orang yang buat jahat, buat bid'ah dolalah tu. Ada orang yang berilmu, yang bangun, menentang, menceritakan bid'ah ni, menghapuskan kemungkaran itu, bab lain lah. Ni secara umumnya manusia ni, bila dia mengumpat, dia tak kira 6 tempat harus mengumpat dah. Dia kira boleh je. Aku bukan mengumpat ni, betul ni. Betul lah mengumpat tu. Kalau fitnah dah bukan mengumpat, fitnah tu dia cakap benda yang tak betul. Ni benda yang betul. Jadi susahnya kita nak apa? Nak buang mengumpat tu. Tetapi andai kata dengan izin rahmat kasih sayang Tuhan boleh berhenti mengumpat, semua dosa tu dihapuskan. Termasuklah kita ni ada mengumpat 200 orang atau 2,000 orang yang kita kenal